Habakuk. Habakuk bab 1. Pernyataan ilahi yang diperlihatkan kepada Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, ya Tuhan, harus aku berteriak meminta tolong, tetapi Engkau tidak mahu mendengar? Adakah aku perlu menjerit keganasan kepadamu, namun Engkau tidak mahu menyelamatkan? Mengapakah Engkau membuat aku melihat kejahatan dan memandang kezaliman? Penjarahan dan keganasan terjadi di hadapanku. Persengketaan dan perbalahan berterusan. Maka hukum itu pincang dan keadilan tidak pernah muncul. Angkara kalangan fasik mengepung orang benar, maka keadilan yang muncul itu diputarbalikkan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan ceraplah dengan teliti. Kamu akan tercengang keheranan, kerana pada zamanmu apa yang kulakukan kini tidak akan kamu percayai walaupun diterangkan kepadamu. Sesungguhnya aku membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas, yang menjelajahi luasnya bumi untuk merampas tempat kediaman yang bukan milik mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilan dan keluhuran mereka muncul daripada diri mereka sendiri. Kuda mereka lebih tangkas daripada harimau bintang dan lebih garang daripada serigala pada malam hari. Pasukan berkuda mereka melompat. Ya, pasukan berkuda mereka datang dari jauh dan terbang seperti burung nasar yang menyambar mangsa dengan cepat. Mereka semua datang demi penjarahan, terpancar tekad kuat pada setiap wajah. Semudah mengaut butiran pasir, mereka mengumpulkan tawanan perang. Mereka mencemuh para raja dan mentertawakan para pemerintah. Mereka mentertawakan setiap kota yang berkubu. Mereka menimbun tanggul tanah, lalu menawannya. Kemudian, laksana tiupan angin, mereka bergegas pergi. Kesalahan mereka ialah kerana mendewa-dewakan kekuatan diri sendiri. Ya Tuhan, bukankah Engkau sememangnya ada sejak zaman berzaman? Allahku yang maha suci, kami tidak akan mati. Ya Tuhan, Engkau telah menentukan mereka sebagai bukti penghakiman. Ya, batu pejal kami, Engkau telah menetapkan mereka untuk menerima teguran-Mu. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kezaliman. Mengapakah Engkau hanya melihat pengkhianatan mereka dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak mempunyai pemerintah. Dia menarik mereka semua dengan kail, menyeret mereka dengan jaring, lalu mengumpulkan mereka dalam pukatnya. Lantas dia bersukaria dan bergembira. Itulah sebabnya dia mempersembahkan korban bagi jaringnya dan membakar dupa bagi pukat tariknya, kerana semua peralatannya itu membolehkannya mendapat bahagian yang lumayan dan makanan yang mewah. Sebab itukah dia dapat terus mengosongkan jaring dan terus membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Habakuk bab 2. Aku akan berdiri di tempat kawalanku dan mengambil tempat di atas kubu. Aku mahu meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang harus kujawab apabila dia menghujat pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tulislah penglihatan itu dengan jelas pada papan-papan loh, supaya orang yang berlari pun dapat membacanya. Memang penglihatan itu masih menanti waktu pernyataannya, tetapi akan segera menuju kesudahannya tanpa berdusta. Kalaupun tampak seperti lambat, tetap nantikannya, kerana pasti akan ternyatanya juga dan tidak akan berlengah. Sesungguhnya orang yang meninggikan diri tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup dengan imannya. Apatah lagi khianat memang sifat air anggur, si sombong yang tidak pernah tenang. Besar sungguh nafsu serakahnya, bak alam kubur, bak maut yang tidak kenyang-kenyang, yang terus mengumpulkan dan menghimpunkan segala bangsa dan suku bangsa.
Bukankah kesemua itu akan mengejeknya dengan ibarat dan teka-teki cemuhan terhadapnya yang berbunyi, "Malangnya orang yang memperkaya diri dengan apa-apa yang bukan miliknya, dan yang membebankan diri dengan barang gadaian. Berapa lama lagikah sedemikian? Bukankah dalam sekejap mata akan bangkit para pemiutang yang menggigit engkau, dan akan terjaga kalangan yang membuat engkau gemetar? Engkau akan menjadi jarahan bagi mereka. Atas engkau yang telah menjarah banyak bangsa, segala suku bangsa yang tersisa akan menjarah engkau, atas sebab darah manusia yang tertumpah itu, dan lantaran keganasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Malangnya dia yang mengejar laba haram bagi isi rumahnya. Orang itu bermaksud meninggikan kedudukan sarangnya, agar terlepas daripada jangkauan malapetaka. Engkau telah menetapkan keaiban atas isi rumahmu dengan memangkas banyak suku bangsa. Engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Batu daripada tembok akan berseru-seru, dan alang daripada rangka rumah akan menyahut jawabannya. Malangnya orang yang mendirikan kota dengan penumpahan darah, dan yang mengasaskan kota berdasarkan kezaliman. Sesungguhnya, bukankah atas penentuan Tuhan alam semesta, bahwa bangsa-bangsa melelahkan diri untuk sesuatu yang akan dimakan api sahaja, dan suku-suku bangsa meletihkan diri untuk sesuatu yang sia-sia sahaja? Sememangnya bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air meliputi lautan. Malangnya orang yang memberikan sesamanya minuman bercampur bisa amarah, demi memabukkan dia agar dapat melihat auratnya. Engkau akan kenyang dengan keaiban yang menggantikan kehormatan. Minumlah juga engkau, dan jadilah seperti orang yang tidak bersunat. Cawan di tangan kanan Tuhan akan beralih kepadamu, dan aib besar akan menimpa kehormatanmu. Keganasan yang dilakukan terhadap Lebanon akan meliputi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, kerana darah manusia yang tertumpah itu, dan kerana keganasan terhadap bumi, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apa faedahnya berhala, walhal si pembentuknya yang mengukirnya, atau patung tuangan yang mengajarkan dusta itu? Pembentuknya percaya kepada barang yang dibentuknya sendiri, padahal yang dibuatnya hanyalah berhala-berhala yang bisu. Malangnya orang yang berkata kepada kayu, "Bangkitlah," atau kepada batu bisu, "Bertindaklah." Itukah pengajaranmu? Lihat, benda itu hanya bersalut emas dan perak. Tidak ada roh sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan hadir di dalam bait-Nya yang suci. Biarlah seluruh bumi berdiam diri di hadirat-Nya. Habakuk bab 3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ya Tuhan, aku telah mendengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, sememangnya aku takuti. Hidupkanlah pekerjaanmu kembali dalam zaman kami, nyatakannya dalam tempo kami. Tetapi dalam murkamu, ingatlah rahmatmu. Allah datang dari Teman, yang maha suci, dari gunung Paran. Sela, kehebatannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada cahaya seperti cahaya siang, ada sinar daripada tangannya. Disitulah terselubung kuasanya. Wabak penyakit mendahuluinya berjalan, dan sampar mengikuti jejak langkahnya. Bumi bergoyang tatkala dia berdiri, gempar segala bangsa apabila dia memandang. Berkecai-pecahnya gunung-gunung yang abadi, dan robohlah bukit-bukit purbakala. Jalan-jalan yang kekal abadi, itulah jalannya. Kulihat penderitaan melanda kemah-kemah orang Kushan, dan bergetarnya kain-kain kemah tanah Midian. Ya Tuhan, adakah kepada sungai-sungai tertujunya amarahmu? Adakah Engkau geram terhadap laut,
sehingga engkau mengendarai kuda-kudamu dan memacu rata kemenanganmu. Engkau membuka sarung busurmu, engkau memenuhinya dengan anak panah. Sela, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Gunung-gunung gementar melihat engkau, bergelora air bah yang mengalir ganas. Samudera memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Matahari dan bulan terpaku di langit oleh kilau kederasan anak-anak panahmu, kerana kilat cahaya daripada tombakmu. Dalam murka engkau melintasi bumi, dalam amarah engkau menghenyak bangsa-bangsa itu. Engkau maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau lantik. Engkau meremukkan bumbung rumah orang fasik dan membongkar dasarnya sampai bahagian teratasnya. Sela, engkau menikam ketua pasukannya dengan tombaknya sendiri. Mereka datang seperti badai untuk mencerai-beraikan kami, yang bergembira seolah-olah hendak melahap orang yang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-kudamu engkau menginjak laut, maka membuilah limpahan air itu. Ketika aku mendengarnya, gementarlah jiwa ragaku, bergetar bibirku mendengar bunyinya. Kereputan menulari seluruh anggotaku, tewas kakiku, lalu kurubah di tempatku. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesesakan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Sekalipun pokok ara tidak berbunga dan pokok anggur tidak berbuah, biarpun hasil pokok zaitun mengecewakan dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun domba gaib daripada kurungannya dan tidak ada lembu di dalam kandang, aku akan bersukaria kerana Tuhan dan bergembira kerana Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan kekuatanku, Dia membuat kakiku melangkah seperti kaki rusa dan melancarkan jejakku di tempat-tempatku yang tinggi. Untuk pemimpin biduan dengan alat musik bertali.